kuih kolej kacang. Jom sama-sama Mak Teh kita belajar buat kuih ni. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh kali ni ya. Alhamdulillah, kali ni Mak Teh nak kongsi dengan anda satu resipi turun-temurun. Kuih Mak Teh masukkan ni ialah kuih kolej kacang. Mak Teh nak apabila anda dah masuk dan tonton video Mak Teh ni, Mak Teh nak anda pandai sebab anda tonton video Mak Teh ni, anda tak perlu bayar pun. Kalau kat luar sana anda nak belajar sesuatu mesti berbayar kan. Tapi anda masuk ke channel Mak Teh cuma tonton je, dan Mak Teh minta, Mak Teh harap anda tonton sampai habis, biar anda dapat ilmunya. Baik, kepada yang baru nak belajar nak buat kuih kolej kacang ni, insya-Allah kalau anda tonton video Mak Teh ni sampai habis, insya-Allah anda pasti dapat buat. Sebab dalam video ni Mak Teh akan tunjukkan dengan anda semua secara terperinci dari A sampai Z, dan Mak Teh akan bagi penerangan yang bernas untuk anda mudah faham, insya-Allah. Kuih kolej kacang ni memang sedap bagi yang menggemarinya lah. Termasuklah Mak Teh pun memang suka sangat kuih ni. Okey, sebab dia sedap, rasa kacang tu, lepas tu lemak-lemak, rasa tahi minyak dia tu. Itulah tahi minyak kan, kelakar kan. Itulah dengar macam geli je kan, tahi minyak. Tapi itulah realiti namanya. Okey, tapi dah itu memang namanya, terpaksalah Mak Teh sebut juga. Tak gitu itulah nak dengan nama je macam macam tu kan. Tapi memang sedap. Itulah. Okey, jangan buang masa lagi. Kita ke dapur Mak Teh bersama-sama Mak Teh nak tengok macam mana Mak Teh sediakan kuih kolej kacang yang pasti jadi kalau anda buat dan ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Dan kena tontonlah sampai habis baru anda dapat ilmunya, tak gitu? Okey, jom kita tengok cara bagaimana Mak Teh sediakan bahan-bahannya. Baik, mula-mula kita buat dulu tahi minyak. Okey, tahi minyak dan minyak dia tu. Okey, bahan A Right, sediakan 3 cawan santan pekat dan sedikit garam. Okey, mula-mula santan pekat. Okey, 3 cawan santan pekat tu masukkan ke dalam kuali lah. Okey, masukkan dalam kuali 3 cawan santan pekat tadi. Lepas tu kita panaskanlah santan tadi sehingga sehingga kering. Dan sambil-sambil tu kacau-kacau selalu ya. Okey, lepas tu dia dah mendidih tu, masukkan sedikit garam. Okey, campurkan dengan sedikit garam. Tahi minyak ni senang je buat dia, cuma santan, 3 cawan santan pekat dan sedikit garam. Okey, macam ni lah. Okey, sampai kering. Lebih kering, dia dah kering. Ni dia dah kering. Lepas tu kacau-kacau lagi. Okey, kalau boleh nak warna dia tu keperangan sikit. Okey, biar minyak dia tu pun keluar banyak sikit. Nampak tak dia macam dah keperangan tu kan. Okey, masa ni dah boleh tutup api lah. Okey, lepas tu kita akan toastkan. Okey, supaya minyak dia tu terkeluarlah daripada tahi minyak tu. Okey, tahi minyak ni lebih kurang macam ni lah, dah siap lah. Dan minyak dia tu, minyak tahi minyak tu jangan buang ya. Okey, sebab kita akan guna juga nanti, akan masukkan dalam adunan nanti. Okey, baik, sediakan bahan-bahan B, iaitu air, gula Melaka dan gula merah. Okey, 2 ketul gula Melaka, 2 cawan gula merah, 2 helai simpulan daun pandan dan 3 cawan air. Baik, itulah bahan-bahan yang untuk kita buat air gula, air gula merah dan gula Melaka. Okey, sebenarnya boleh gantikan dengan gula biasa, tapi Mak Teh tak nak guna gula biasa sebab
Mok Teh nak color dia tu biar macam keperangan tu macam cantik lah. Boleh guna gula biasa pun tak apa. Ganti kepada gula gula Melaka tu. Okey. Gula Melaka Mok Teh ketuk-ketuk dulu ya, supaya apabila masak nanti dia cepat hancur lah, cepat cair. Jadi tak perlu kita nak tunggu dia makan masa lama lah untuk cair. Itu tujuan Mok Teh ketuk dulu gula Melaka ni. Okey. Atau kalau nak potong pun boleh hiris-hiris, tapi lambat kalau hiris-hiris tu. Okey, lepas tu sediakan dalam dalam kuali tu masukkan 1 cawan air dulu. Okey. Mula-mula masukkan 1 cawan air. Kita guna 3 cawan kan. Okey, mula-mula masukkan 1 cawan air dulu. Lepas tu masukkan ke semua bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan tadi. Macam 2 cawan gula merah dan 2 ketul gula Melaka, 2 simpulan daun pandan tu. Okey, masukkan dalam air yang kita dah tuangkan 1 cawan tadi dalam kuali. Okey, baik. Lepas tu kacau-kacau lah dulu. Okey. Okey, ini tujuan untuk lembutkan gula Melaka tadi. Okey. Lepas tu masukkanlah sedikit garam. Okey. Okey, aduk-aduk biar dia sebati sehingga mendidih. Lepas dah mendidih, dah cair gula Melaka tadi tu. Okey, boleh masukkan lagi 2 cawan air. Jadi 3 cawan air lah kita guna ya. Okey, baik. Biarkan air gula ni mendidih mendidih dan sebatilah semua macam gula Melaka, gula merah tadi ya. Air daun pandan tu biar dia meresap lah. Itu tujuan untuk mewangikan. Masukkan daun pandan tu. Okey. Nampak dia dah mendidih. Okey. Setelah tu kita boleh tutup api dan sejukkan dulu seketika ya. Okey. Baik, nampak dia dah mendidih tu. Okey, dah masa ni dah boleh tutup api lah. Lepas tu kacau-kacau lah untuk sejukkan dan biar uap dia keluar lah supaya cepat sejuk. Okey, apabila dah sejuk seketika tu dah boleh tapis. Nak kena tapis ya, sebab kadang-kadang ada macam sampah-sampah lah, macam tu kan. Nampak tak? Itu Mok Teh dah tapis. Nampak tak sampah-sampah dia tu kan. Kadang-kadang kita tak tahu dalam dalam gula Melaka kadang-kadang ada sampah-sampah macam tu. Okey, kita teruskan. Okey, inilah air gula tadi. Okey, baik. Kita fokus pula kepada bahan-bahan C. 2 cawan tepung kacang hijau, 3 cawan santan, 1 cawan air dan rebusan air gula merah dan gula Melaka tadi ya. Okey, baik. Okey, ini tepung kacang hijau. Okey, guna 2 cawan sahaja ya. Okey, sukatan dengan cawan je. Okey, ni Mok Teh dah sukatlah dengan cawan ya. Okey, mula-mula Mok Teh letak 1 cawan dan 2 cawan tepung kacang hijau tadi. Okey, ke dalam kuali itulah. Okey. Sebelum tu sangai sekejap ya, sekejap aje. Okey. Okey, kalau nak sangai lah. Tapi kalau tak nak sangai pun boleh juga sebenarnya. Tapi Mok Teh sangai juga sekejap. Okey, sekejap je. Lepas tu tutup api. Tutup api pun, lepas tutup api tu masih lagi kacau-kacau lah. Okey. Okey, lepas tu masukkan santan tadi yang Mok Teh cakap tadi kan. Okey. Okey, lepas tu kacau-kacau. Lepas tu masukkan lagi ya. Masukkan lagi santan. Okey, sampai 3 cawan santan. Okey, nak bagi tahu.
Kalau nak masuk 2 cawan santan pun boleh ya. Gantikan dengan air. Maknanya 2 cawan santan, 2 cawan air pun boleh. Tapi Mak Tih masukkan 3 cawan santan. Biar rasa lemak-lemak lagi. Yang lagi sedap lah. Boleh je kalau tak ada santan, boleh buat santan 2 cawan santan, 2 cawan air pun boleh. Okey, nak masuk macam Mak Tih buat pun boleh. 3 cawan santan dan 1 cawan air. Okey, lepas tu kacau sebati. Lepas tu masukkan air. Okey. 1 cawan air. Jadi kesemua tadi Mak Tih masukkan 3 cawan santan dan 1 cawan air. Okey, jelas ya penerangan Mak Tih ni ya. Okey, lepas tu kacau lah. Okey, masa ni dah boleh buka api. Okey, tadi tak buka api lagi tahu. Apabila dah tercampur, kita aduk-aduk semua tu baru kita boleh buka api tahu. Ingat Okey, jangan terus buka api masa kita masukkan bahan-bahan tadi. Okey, apabila kita dah kacau semua tu baru boleh kita buka api perlahan-lahan. Dan akhir sekali masukkan air gula merah dan gula melaka tadi. Okey, sambil-sambil tu kacau-kacau lah. Kat sini ni nak kena perlu kesabaran sikit lah. Masa kita nak mengacau kita punya kulit kacang ni. Okey, kat sini jangan berhenti mengacau ya, teruskan mengacau sebab takut dia berketul. Okey, kena kacau dengan api yang perlahan dengan penuh kesabaran. Macam itulah. Buat kulit kacang ni menguji kesabaran kat sinilah, kena kacau je selalu sehingga pekat. Okey, jangan cair, jangan lepas mendidih tu turun tutup, jangan. Kena kacau-kacau sehingga pekat likat macam kita buat dodol. Lebih kurang macam tu lah nak likat-likat dia. Okey, nampak? Ni dah mendidih. Tapi masa ni tak boleh lagi, nak kena teruskan kacau lagi. Okey, kena kacau dengan penuh kesabaran lah ya. Okey, kacau-kacau sehingga dia pekat likat. Kalau yang biasa buat dodol, dia tahulah macam mana pekat likat macam dodol. Lebih kurang macam tu ya. Itulah Mak Tih nak sampaikan biar anda faham. Okey. Kat sini ni kena kacau-kacau selalu ya, takut dia berkerak dan tak cantik adunan tu nanti. Okey. Okey, lepas tu masukkan minyak tahi minyak yang kita buat tadi. Tahi minyak tu kan ada minyak dia tu kan, kita tapis. Masukkan balik minyak tu tadi. Minyak tu dapatlah dalam 2 sudu. Gitulah. Okey, lepas tu kacau-kacau, sebatikan dia biar dia tercampur dalam tu. Dan kacau-kacau lagi, teruskan mengacau. Kulit kacang ni nak kena banyak kacau ya. Dan baik-baik ya, takut dia meletup kena tangan nanti melecur. Okey, baik. Nampak tak? Okey, ni nampaknya kuih kacang Mak Tih ni dah likat, dah pekat likat. Okey, nak pekat macam ni lah, macam dodol kan, nampak tak? Macam ni lah baru kita boleh tutup api dan boleh masukkan dalam acuan bekas ataupun loyang. Lebih kurang macam ni, nampak? Macam dodol kan nampaknya. Nak pekat macam ni ya. Kalau cair dia tak boleh, nanti dia jadi cair adunan kita. Nak kena pekat macam ni lah. Okey, jelas ya. Mak Tih sebenarnya bukan apa nak suruh anda faham ya, baru nak belajar tu faham. Nanti kan ada buat tak jadilah Mak Tih gini-gini. Sebab kalau tak jadi tu mungkin ada benda yang kita buat salah. Ada yang teknik-teknik yang kita buat tu tak betul. Itulah. Walaupun teknik tu kita rasa macam remeh-temeh, tapi sebenarnya kita kena ikut baru buat sesuatu jadi. Okey, nampak tak? Okey, lepas tu loyang tu alas dengan plastik ya. Lepas tu tuanglah adunan tadi. Okey, kacau-kacau sekejap tadi adunan, tuanglah. Okey, lepas tu kita rapikan lah ya. Okey, rapikan lah. Lepas tu ketuk-ketuk sedikit ya, biar dia padat. Baik, tahi minyak yang kita dah toast tadi tu. Okey, ambil balik dan tabur ke atas kulit kacang kita tadi. Taburlah sehingga habis. Okey. Senang je kan buat buat tahi pula. Sorry. Buat kulit kacang ni. Itulah.
Tersasu pula. Itulah kadang-kadang bercakap macam tu lah kan. Kadang-kadang ada tersasu, maafkan Mokti ya. Jangan ambil hati sangat ya. Biasalah kita ni manusia kan, kadang-kadang gitulah. Okey, baik. Lepas tu sejukkan lah. Okey, Mokti sejukkan sehingga sejuk, betul-betul dia sejuk. Nampak Mokti bilikkan tepi tu, dia dah keras, dah cantik dah. Bukan keras lah, maknanya dah pejar dia tu dah memang jadilah macam tu lah, lebih kurang. Okey. Okey, masa ni kita dah boleh angkat, masukkan dalam dulang yang besar sikit lah, senang untuk potong nanti. Okey. Okey, Mokti angkat. Okey. Kalau alas plastik tu senang dia nak angkat, sebab kuih kacang ni kita dah tabur atas. Jadi kalau nak terbalikkan, jadi taik minyak dia tu melekat kat bawah kan. Jadi kita memang kena alas kalau buat kuih kacang ni. Okey. Okey, lepas tu potong lah. Okey, potong tu biar cantik lah. Okey. Okey. Nak potong 4 segi ke, menyerong ke, terpulanglah kepada kreativiti anda masing-masing. Okey. Potong. Sebenarnya 2 cawan kacang tepung kacang hijau tu sebenarnya dapat menghasilkan kuih kacang yang banyak jugalah kan, bolehlah dalam satu dulang, satu acuan tu kan. Kalau yang nak buat resipi niaga pun silakan. Mokti dah halalkan apa yang Mokti berbagi resipi kat sini sebenarnya. Okey, tak perlu nak minta halalkan. Mokti dah halalkan dah sebenarnya. Kalau Mokti share kat sini, maknanya Mokti dah halalkan lah. Dan Mokti minta itu je, harapan kalau anda masuk ke channel Mokti nak sangat anda pandai. Tu Mokti selalu cakap, tonton sampai habis. Itulah tujuan Mokti. Okey, lepas tu okey. Dah potong, masuklah dalam pinggan. Cantik kan? Potongan pun nak kena cantik biar ada seni tau. Itulah. Baru nampak cantik dan nampak sedap kan? Itulah. Okey, 2 ketul, 3 ketul. Nampak? Okey. Dan inilah yang hasilnya yang dah siap. Jeng. Cantik bukan? Sedap kan? Nampak sedap kan? Menyelera kan? Memang sedap. Mokti dah rasa memang sedap. Itulah. Okey, kepada anda kat luar sana, mesti cuba tau. Okey, kalau ikut apa yang Mokti sarankan dalam video ni, insya-Allah pasti jadi. Kepada yang pemula yang nak belajar tu, insya-Allah pasti jadi. Okey, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Akhirnya siap juga Mokti siapkan kuih kacang ni. Kuih kacang by Mokti ni memang sedap, kenyal-kenyal, lembut, dia memang sedap. Ditambah pula makan dengan taik minyak tu. Taik minyak tu dah yang kan sebut taik minyak tu rasa macam lain macam je kan. Itulah. Okey, sebenarnya itu makanan tak ada niat lain. Okey, maafkan Mokti. Okey, itulah. Okey, anda boleh share sebanyak mungkin kat luar sana jika anda rasa resipi Mokti ni bermanfaat untuk anda semua, untuk rakan-rakan, untuk keluarga anda. Share sebanyak mungkin. Tapi share dengan cara yang betul ya. Share melalui bawah video Mokti tu ada lambang share tu kan, anak panah share tu kan, tekan kat situ dan share sebanyak mungkin supaya ramai yang dapat manfaat dari resipi Mokti ni, insya-Allah. Okey, kepada yang baru menonton channel Mokti, selamat datang Mokti ucapkan. Dan kepada yang selalu support Mokti dan selalu mengikuti Mokti setiap kali Mokti upload video, terima kasih, jutaan terima kasih, banyak-banyak Mokti ucapkan. Tak terbalas rasanya jasa anda. Sudi-sudikanlah menonton selalu channel Mokti ni. Anda support Mokti dan Mokti akan keluarkan resipi-resipi dan berbagi resipi-resipi yang menarik kepada anda, insya-Allah. Sampai di sini dulu perkongsian Mokti untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum.